A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wassalatu wassalam, selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah kita menyebutkan nama Allah, memuji Allah di pagi hari, dan barakah kita berselawat ke atas Nabi, dan barakah lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit kita membacakan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar yang kita bacakan tadi, Masya Allah, lalu diterima sebagai satu pahala sedekah kerana ia merujuk kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap sendi-sendi kamu perlu bersedekah. Hendaklah setiap sendi-sendi kamu melakukan sedekah. Lalu Nabi menyebutkan setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah. Ia merupakan hadis yang sahih yang membawa maksud apabila kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar. Jadi setiap kali kita menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, maka semua itu diberikan pahala sedekah, yang mana sebagai satu tanda kita bersyukur di atas setiap sendi yang Allah kurniakan. Sebab di dalam hadis itu soalannya satu perintah daripada Nabi. Nabi menggunakan perkataan hendaklah pada setiap pagi, maksudnya hendaklah berpagi-pagi. Waktu sekarang ni pagi, setiap sendi kamu melakukan sedekah. Jadi, Alhamdulillah, walaupun 15 minit lambatnya Ustazah masuk, 20 minit Ustazah zikir, tetapi kita sedang melakukan sedekah. Mudah-mudahan dengan itu, Allah menguatkan sendi-sendi kita sampai akhir hayat. Kalau umur kita sampai 60, 70, 80, 90, bahkan 100, sendi kita masih lagi kuat dan kita masih lagi boleh memberi manfaat kepada seramai mungkin umat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, mesti ada kaitan kenapa Nabi suruh berzikir sekian, Nabi suruh buat sekian, dan kenapa ada kaitan dengan sendi. Masya Allah. Bila umur kita meningkat, sendi kita sebenarnya yang akan turut sama meningkat. Sendi tu kan, makin sakit lutut, makin sakit sekian-sekian. Kalau kita tengok orang bukan Islam, sehat, kuat, umur 70, 80, 90. Mungkin faktor dia sekian-sekian, tetapi insya-Allah kita pula umat Islam harus lebih kuat, lebih cergas daripada mereka. Sebab kita perlu memberi manfaat sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Okey, muslimin-muslimat, seperti biasa, sekarang dah 7 suku, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita sambung zikir. Kepada anak-anak yang sedang berada di dalam kereta, ibu ayah yang sedang membuka perkongsian ini, Ustazah doakan anak-anak semua, anda anak-anak semua akan bersemangat belajar, ikhlaskan hati, mencari ilmu kerana Allah, nak jadi lebih baik, salam dengan ibu ayah, minta doa, minta redha, hormat kawan-kawan di sekolah, hormat guru-guru. Kalau nampak guru perlukan pertolongan, hulurkan pertolongan. Subhanallah. Baca doa sebelum belajar. Semoga anak-anak semua Allah permudahkan perjuangan jihad menuntut ilmu. Okey, sempat lagi ni sebelum sampai ke sekolah. Anak-anak saya pun on the way ke sekolah tu, dengan staf yang selalu menguruskan mereka pergi, hantar dan ambil. Masya Allah, tuan-puan sekalian, jadi kita akan sama-sama seperti biasa baca Al-Fatihah dan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Okey. Encik. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahai lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina rasyada, dalam semua urusan kami ya Allah, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, suka saya ingatkan diri saya dan tuan-puan sekalian, janganlah tinggalkan doa ini setiap hari. Jika ada hari yang kita terlalu sibuk sehingga kan kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, bahkan tak sempat untuk membaca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kita tahu 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ini adalah wasiat Nabi. Nabi mewasiatkan barang siapa membaca 10 ayat terawal suratul Kahfi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal. Kita kena faham fitnah, kalau dalam bahasa Malaysia, kefahaman daripada kefahaman Melayu kita yang sangat pendek, yang sangat sempit, fitnah ini kita faham adalah sebagai bentuk perkataan tidak benar, tuduhan tidak benar. Tapi bila fitnah itu dirujuk melalui berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, fitnah adalah satu bentuk apa jua ujian, apa jua musibah, apa jua cabaran, apa jua sesuatu yang menghalang antara kita dengan Allah, menghalang antara kita dengan syurga, apa saja gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, itu semua fitnah. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan siapa yang beramal dengan 10 ayat awal. Dalam hadis yang lain pula menyebutkan barang siapa yang membaca, menghafal dan beramal. Hadis yang lain pula Nabi menyebutkan 10 ayat terakhir. Maka kalau kita lihat 10 ayat terawal, Nabi menuntut untuk kita menghafal. 10 ayat terakhir pula Nabi menuntut untuk kita membaca. Jadi sebab itu setiap hari kita baca kedua-duanya. Mudah-mudahan kerana rutinan yang kita buat, kita jadi ingat, makin lama makin ingat. Tuan-puan sekalian, fitnah Dajjal bukan diminta untuk kita lawan. Kita tidak mampu untuk melawan apabila fitnah Dajjal berlaku. Kita tidak mampu untuk menggagalkan perancangan Dajjal. Apa yang
akan dilakukan Dajjal, tetap akan berlaku. Bukan kita dituntut untuk siapkan diri dengan senapang apa semua, dia Dajjal keluar, kita tembak, kita bunuh dia. Allah dah tetapkan apa yang berlaku. Siapakah yang boleh mengalahkan Dajjal dan sebagainya. Kita diminta untuk mohon perlindungan. Dan hanya Allah saja yang boleh melindungi kita. Dan bagaimana? Rasulullah dah tinggalkan wasiat, iaitu baca, hafaz 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Dan kalau kita fikir logik akal, fitnah paling berat dan besar Dajjal. Dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ini, Allah akan lindungi kita. Maka subhanallah, mudah-mudahan, insya-Allah, kalau fikir logik, kalaulah 10 ayat awal dan akhir ini boleh selamat daripada fitnah Dajjal, maka segala fitnah kecil, bukan fitnah Dajjal yang besar, fitnah kecil yang sedang kita lalui sekarang, media sosialnya, kawan-kawan yang mengajak kepada yang buruknya, ujian yang datang daripada suami, daripada anak, yang datang dalam bentuk dunia yang begitu indah, kemasyhuran, kemewahan, kecantikan, kehansaman, apa sahaja bentuk-bentuk yang boleh menghalang kita ke syurga Allah, yang boleh menghalang kita untuk dapat rahmat Allah, kedekatan kita dengan kepada Allah dan Rasulullah, yang boleh menjerumuskan kita kepada neraka. Segala fitnah yang boleh menyebabkan yang saya sebutkan tadi dilindungi oleh Allah. Barakah membaca 10 ayat awal ni. Saya nak sebutkan, sekiranya kita tidak mampu, sibuk sangat hari, tak mampu buka Al-Quran, lepas tu nak baca 10 ayat awal pun tak sempat, jangan lupa baca ayat yang ke-10 suratul Kahfi. Ia merupakan doa Ashabul Kahfi. Anak-anak yang jika ada lagi di dalam kereta, lebih kurang 10 minit lagi kan, nak 7.30, sekali lagi saya mengajak tuan-puan sekalian untuk membacakan ayat yang ke-10 suratul Kahfi. Ia adalah doa Ashabul Kahfi dan ia merupakan rutinan saya sendiri, insya-Allah kita semua. Bila kita nak mesyuarat, baca doa ni. Bila kita nak ambil tindakan, baca doa ni. Bila kita nak buat live, baca doa ni. Sebab setiap hari sebenarnya kita sentiasa beralih daripada satu urusan ke urusan. Kita tak pernah statik untuk satu urusan. Lepas bank, pergi situ kan, singgah di awal, daripada awal singgah sini. Kita tak habis-habis berpindah dari satu urusan demi satu urusan sehingga kita tidur pada waktu malam. Betul atau tidak? Betul kan? Makan, masak, ngemas, berpindah-pindah. Itulah setiap hari. Tapi doa ini subhanallah, sebagaimana pemuda Al-Kahfi ini menyelamatkan dirinya daripada fitnah ketika itu, ujian dan cabaran ketika itu, seorang raja yang bernama Dicyanus yang zalim dengan tenteranya yang dikerah untuk membunuh, untuk memaksa supaya manusia ketika itu mensyirikkan Allah, tidak menyembah Allah. Maka 7 orang pemuda ini kan melakukan satu langkah, meninggalkan bukan kerana takut mati, kerana untuk menjaga akidah mereka dengan tujuan agar mereka boleh menyebarkan seterusnya agama Allah. Jadi 7 orang pemuda ini dalam perjalanan dia untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan akidah, untuk meneruskan kelangsungan dakwah, memohon petunjuk dengan Allah apa yang perlu dibuat. Apa doanya? Rabbana, ayat 10, ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmah, rahmatmu, wahayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, semua urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Allah beri petunjuk kepada pemuda ini untuk menuju ke satu gua. Lalu di sana Allah berikan pertolongannya. Mereka ditidurkan 300 tahun lebih. Dan bila mereka bangkit, sebab itu jika hal demikian pun tidak mustahil bagi Allah, mudah bagi Allah. Tuan-puan, kalau kita jumpa hari ni, aku baru bangun. Berapa lama kau tidur? Seminggu. Memang kita tak boleh terima. Tipulah kau kata seminggu. Takkan tak makan, takkan tak pergi tandas, takkan tak lapar. Kan kalau tak minum air 3 hari boleh mati. Tipulah kau ni. Betul aku cakap ni. Ya. Subhanallah, kita takkan boleh terima sains. 3 hari tidur tak logik, 2 hari tidur tak bangun pun tak logik. Kau kan bangun makan, tidur balik. Ini langsung tak bangun, langsung tak apa. Bayangkan ya Ashabul Kahfi, Allah jaga, Allah pelihara. Dan bila bangun, mereka bertanya-tanya, agak-agak berapa lama kita tidur? Salah seorang kata, mungkin setengah hari. Salah seorang jawab, mungkin aku rasa 1 hari. Sebab tak ada perubahan. Maksudnya tidak ada mustahil bagi Allah apabila kita
mohon petunjuk daripada Allah untuk setiap urusan. Allah akan bantu, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan berikan rahmatnya, sebagaimana doa yang kita baca tadi tu. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil, yang tak logik bagi kita tidak ada halangan untuk Allah. Itu pengajaran yang kita belajar pada ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi ini, sahabat-sahabat. Allah tunjukkan kebesaran doa ini, Allah pemberi pertolongan. Sebab apa doa ini? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, buat kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah. Rahmah ini luas maksudnya. Bagi orang susah, rahmat Allah datang dalam bentuk kemudahan. Bagi orang sempit, rahmat datang dalam bentuk kelapangan. Bagi orang sakit, rahmat Allah itu datang dalam bentuk sihat. Bagi orang miskin, rahmat itu datang dalam bentuk kecukupan. Bagi orang yang sedih, rahmat itu datang dalam bentuk kegembiraan. Kita mohon rahmat Allah. Subhanallah, wahayyi lana, sempurnakan bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Indah sekali tuan-puan sekalian, indah. Allah Tuhan kita, Allah ajarkan kita bagaimana nak meminta dengan dia. Allah ajarkan kita, maka memintalah kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan, sebagaimana Allah ilhamkan kepada Ashabul Kahfi. Lalu ayat ini dirakam di dalam Al-Quran. Tujuan apa? Untuk kita beramal. Masya Allah. Okay, sekarang kita akan baca 10 ayat terakhir suratul Kahfi pula. Ingat, kalau tak sempat sangat nak baca Al-Quran, 10 ayat awal pun tak sempat, ambil ayat yang ke-10. Jangan tinggal. Dah bacakan semua? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan baca ayat 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربنا أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Encik, sebenarnya saya rasa kamera ni tinggi sikit, jadi saya mendongak. Dia macam saya jadi mendongak, saya kurang selesa pada leher. Mungkin semalam kan kita pindah ke tu, jadi kita rendahkan sikit biar sama level. Macam tu. Okey, betul lah. Baru rasa macam betul kan? Dia tadi tu mendongak sikit. Sama juga. Terima kasih banyak Encik Suami. Ya, betul Encik. Subhanallah. Semua okey? Dengar suara saya dengan baik? Tadi ada orang tanya, Ustazah dulu belajar mana? Lepas tu saya nak gelak tu sebab yang tanya tu saya rasa kat TikTok nama samaran dia Mat. Cara dia tanya, dulu belajar mana Ustazah? Macam tu lah kan. Tengah-tengah kita baca 10 ayat awal Al-Quran tadi tu, dia tanya soalan tu. Lepas tu ada orang respon, Mat, kau kenapa? Ada exam ke? Macam tu lah. Macam mana tak respon tu? Lucu lah cara orang respon tu. Mat, macam mana yang respon tu kan, Mat, kenapa kau nak exam ke apa? Tanya soalan tu kan. Ada siapa perasan tak? Kan? Lucu. Subhanallah. Kadang tu bila ditanya dulu belajar mana, maksud sekolah rendah ke, sekolah menengah ke apa kan. Sekolah masa tadika saya belajar di Pasti. Lepas tu saya sambung sekolah rendah Darut Taqwa. Saya tak pernah ambil UPSR. Zaman tu UPSR lah. Sebab sekolah rendah Darut Taqwa tu sekolah agama Arab. Belajar pun subjek Arab. Belajar sains pun belajar dalam bahasa Arab juga. Tapi bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada. Itu sekolah yang diasaskan oleh atuk saya, Tuan Guru Awajidin, Ustaz Awajidin. Terima kasih bagi topi. Lepas tu Masya Allah, dah habis sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Sekolah pertama sekolah Darul Anwar Pulau Melaka. Sekolah Tok Guru Haji Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tapi sekejap je, tak sampai 1 tahun. Lepas tu pindah ke sekolah Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan. Sekolah Mahat tu lebih kurang dalam hampir 6 tahun, 5 tahun setengah. Maksudnya SPM dekat situ lah. SPM dekat situ. Daripada tingkatan, sebelum tingkatan 1 sampai SPM. Lepas tu menyambung ke Uniza, ambil diploma. Lepas tu sambung ke Al-Azhar, ambil degree, Universiti Al-Azhar Mesir. Lepas tu kerja, kahwin sampai anak yang kelima, sambung master. Sambung master 2015, 16, 17 habis, 2 tahun lebih. Alhamdulillah.
di OUM ambil pengajian Islam juga. Saya background syariah. Doakan ya, sekarang dalam proses nak sambung PhD. Doakan. Dalam proses tu macam tu lah ya. Dalam keadaan kesibukan, tapi adalah satu langkah demi satu langkah. Langkah dah bermula lah. Jadi doakan. Itulah perjuangannya. Masya Allah. Yang penting suami izinkan, suami redha, dan selari dengan syariat. Moga Allah juga redha. Okey. Harap Mat dengar. Mat, oh Mat. Nama dia Mat. Lepas tu kawan tu, kenapa Mat? Kau ada exam ke? Macam tu. Mat, dengar tak Mat? Okey. Sebab Mat dah tanya tadi, Ustazah ni belajar mana? Macam tu. Jadi daripada tadika tu sampai sekarang saya cerita gitu. Dan belajar tak pernah henti. Bukan semisi universiti kan. Hidup ini adalah universiti kehidupan. Mat mana? Mat pergi mana dah Mat? Apa khabar Mat? Okey. Jadi moga Mat akan bersemangat untuk terus belajar. Baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seperti biasa dah baca asma husna, kita akan selawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya baca 10 kali, tapi sebab kita buatlah, kita nasyidkan jadi 12 kali. Masya Allah. Mat, Mat, dengar tak Mat? Okey, kita selawat pula. Lucu ni, borak-borak dekat TikTok. TikTok ada dekat 2.7K, 4.456, 6 dekat 7,000 ni, campur 2 ni, Masya Allah. Dia orang duduk kata jealous pada Mat pula. Jealous pula Ustazah sebut nama Mat. Alahai, untunglah Mat. Viral dah Mat, tapi Mat tak tahu ke mana dah. Mungkin Mat tanya soalan, tak dijawab, Mat pun keluar. Harap Mat sampailah mesej ni kepada Mat ya. Terima kasih di atas soalan tu kerana menjawab juga mungkin persoalan orang lain. Masya Allah. Kita dah baca tu, sekarang sebelum ini dah 2 hari kita terlepas untuk baca Al-Maksurat. Kita baca zikir rahmat dulu 10 kali. Pasal zikir rahmat ni, mungkin ada yang baru datang, ada yang baru masuk live kita, tak faham apa itu zikir rahmat. Kita yang beri nama zikir rahmat. Zikir ini mempunyai fadilat yang begitu besar. Tuan-puan boleh tengok kuliah semalam. Semalam kita jelaskan detail juga. Sebenarnya dalam 60 hari, 100 hari ni, ya Allah, kita ulang banyak kali tentang fadilat, kelebihan, syarah mendalam tentang kelebihan zikir ni. Jadi untuk kali ni kita baca terus je ya. Baca zikir rahmat semua 10 kali. Sebenarnya 100 kali. Tapi fadilat 10 kali pun ada, dan lebih besar fadilat baca 100 kali. 60 hari yang lepas kita baca sama-sama 100 kali. Bat pula. Tadi Mat ni Bat pula, bukan nama orang ya. Tapi kita dah mula buat 10 kali saja. Selebihnya untuk lengkapkan 1 kali, bertanggungjawablah pada diri masing-masing. Sebab dia boleh baca sepanjang hari. Tak sebenarnya terus habiskan bila baca. Boleh je 20, lepas tu sambung lagi 20. Kan? Ataupun sambil buat kerja, sambil nyapu baca, sambil siram pokok baca, sambil buat apa sajalah, boleh sahaja, asalkan habis 100 kali sekurang-kurangnya. Baik, kita akan baca zikir rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Subhanallah. Masya Allah, hebat. Kalau saya minta maaf kalau saya kurang mention sahabat-sahabat di FB, kecil hati sahabat di FB. Ustazah ni asyik sahabat-sahabat di TikTok, dia macam ni komen di FB, saya tak dapat baca sebab dia naik satu je. Subhanallah. Jadi tak sempat baca. Komen di TikTok dia tinggi. TikTok ni kan dia lurus, FB pula dia pendek. So di TikTok saya dapat banyak sikit baca. Contohnya ada sahabat kita, Alhamdulillah, Reni tu, dia tuliskan kelebihan. Subhanallah, Reni, dia selalu Reni cuba Reni komen ulang balik. Ya, Reni rocks. Dia akan share pada kita kelebihan membaca zikir ini. Kelebihannya bebaskan hamba dapat satu kebaikan, dilindungi 100 keburukan kalau baca satu kali. Kemudian itu Reni. Lepas tu ada lagi sahabat lain yang akan tuliskan. Itulah yang kita sarankan bila kita kuliah, ada sahaja yang akan bersama dengan kita jadi juru tulis. Sebab ada yang baru sampai. Ada yang baru hadir hari ni, tak tahu Ustazah buat apa ni. Kadang tu dia baru masuk, Ustazah kuliah apa? Oh, ada ceramah rupanya. Maksudnya kita kan dah buat hampir 2 tahun ni kuliah kita ni. Ada orang hari ni lah hari pertama, betul kan? Ada orang first day. So dia tertanya-tanya. Lepas tu akan ada orang tolong jawab. Oh, ini kuliah majlis zikir dan majlis ilmu. Majlis ilmu, Ustazah buka kitab Riyadhus Shalihin. Akan ada orang tolong jawab. Jadi kita dah jadi macam satu keluarga. Kita dah kawan baik dunia akhirat. Kita dah tolong menolong. Anda tolong jawab soalan-soalan orang yang bertanya. Ada yang marah, Ustazah ni saya tanya tak jawab. Lepas tu ada kawan jawab, Ustazah tak sempat pun baca komen awak janganlah marah. Kan awak masuk majlis orang, awak nak marah. Ada yang tolong jawab dengan baik tau. Jangan jawab, kau dah kenapa? Jangan jawab macam tu ya. Masya Allah. Jadi bila kita berada di majlis ilmu, kita beradab dengan majlis ilmu, kita layan walaupun provokasi ke apa ke dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, macam biasa kita akan bacakan dulu hadis Nabi. Lepas tu insya-Allah hari ini kita akan sempatkan juga kita tutup dengan bacaan Al-Ma'surat. Jangan risau, hari ini kita akan baca maksurat kita. Dah rindu nak baca maksurat kan? Subhanallah. Walau bagaimanapun kita meraihkan ada sahabat kita dah nak masuk pejabat jam 8. Dia orang kata, Ustazah selalu tak sempat majlis ilmu. Kan? Jadi nak juga sebelum masuk kerja sempat dengar satu hadis Nabi. Jadi kita cuba satu hari satu hadis Nabi kita baca dan kita syarah. Semalam ingat tak hadis Nabi apa yang kita baca? Yang mana Nabi sebut amalan yang boleh, yang mana Allah akan menyediakan hidangan di syurga. Kita nak tanya ni sahabat-sahabat ni. Masya Allah. Ada yang tadi kata, Ustazah Alhamdulillah saya dah habis dah 100 kali. Maksudnya daripada dengar, kan saya tadi tu ada berceloteh juga antara bacaan ke bacaan. Jadi dia dah baca, dah siap-siap on the way pergi kerja dah habis 100 kali. Sambil drive bawa 100 kali. Bayangkan ya tuan-puan sekalian, dulu kita dah on the way pergi kerja, on the way balik sejam-sejam. Sebab masa tu mungkin tak dapat ilmu dan masa itu bukan ilmu yang kita terima tu kita pegang. Tapi sekarang Alhamdulillah Allah izinkan dapat satu ilmu dan saya pula jenis yang, tuan-puan nampak kan perangai saya jenis yang bersungguh-sungguh, over. Tak apalah bersungguh dalam hal ni. Macam ada orang tu, ada muslimat dia kata, Ustazah, saya tak tahu kenapa cara Ustazah macam memaksa-maksa saya. Cara Ustazah macam saya rasa macam kalau tak buat tu rasa takut. Padahal Ustazah bukan marah, bukan Ustazah akan pergi tanya saya, Ustazah pun tak kenal saya. Tapi Ustazah, cara Ustazah tu macam menekan-nekan, push-push, paksa-paksa, sampai saya ni rasa macam kalau saya tak buat Ustazah rotan saya. Macam tu lah. Saya kata puan rasa macam tu, puan tertekan tak? Tak, saya bukan tertekan, tapi mungkin macam tu lah caranya, barulah saya boleh istiqomah.
Dan sebab itulah dia pun cakap saya jadi istiqamah dengan amalan ni. Jadi macam tu ya, jenis menekan-nekan. Jadi tuan-puan, mungkin dengan cara begini, akhirnya sejak berapa bulan ni, kita selama ni tak pernah boleh habiskan zikir yang panjang tu 100 kali, dah boleh habiskan. Betul atau tidak? Dan selepas kita dah mula beramal 1 kali zikir tersebut, apa yang berlaku? Perubahan yang banyak dalam diri kita. Lebih tenang, lebih kuat, Allah beri jalan keluar. Subhanallah, Allah berikan pertolongannya. Sebab Allah maha menunaikan janjinya. Kan, betul kan? Ada yang kata, betul Ustazah, saya pun gitu. Masya Allah. Sampai solat tahajud pun teringat. Ya, sedekah sendi. Betul-betul. Alhamdulillah, syukur. Rasa sebab ni sebenarnya. Kalau saya menjadi asbab, kan, kebaikan buat ibu-ibu muslimat sekalian, terutamanya perempuan lah. Sebab perempuan yang banyak follow saya. Lelaki tengok-tengok macam tu je kan. Saya syukur sangat. Sebab walaupun rasa tekanan ke, saya ni macam suka push ke, suka Ustazah ni ulang-ulang, tak letih ke ulang yang sama. Perasan tak? Saya ni ulang-ulang. Sebenarnya pengulangan tu lah yang menyebabkan, mungkin dengar 10 kali kita tak lekat lagi. Dengar-dengar lama-lama Ustazah ni kan sungguh-sungguh duk tekan suruh baca zikir ni. Akhirnya satu hari dia masuk ke minda sepada sedar, melekat sungguh, dah rasa tak boleh tinggal. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada seorang wanita ni, dia mimpi saya. Saya selalu masuk dalam mimpi tuan-puan sekalian kan. Muslimat lah. So saya mimpi, Ustaz. Saya mimpi. Jumpa orang tu mimpi. Saya kan bila mimpi saya tu, saya bimbang orang mimpi yang buruk-buruk. Semalam ada kawan tu, mimpi Ustazah lah. Mimpi yang elok tak? Saya takut mimpi tak elok. Na'udzubillah. Alhamdulillah kalau mimpi elok. Sebenarnya tak pelik pun saya masuk dalam mimpi tuan-puan sekalian. Sebab mungkin sebab dengar ceramah, lepas tu tertidur. Masuklah saya dalam mimpi. Ada seorang wanita ni, dia duduk dengar-dengar ceramah saya. Dia lama tak solat. Lepas tu satu hari dia dengar ceramah pasal solat lah. Tapi belum terbuka lagi hati dia nak solat. Dia kata, Ustazah, dia mengaku depan saya cerita ni, dia datang jumpa saya kebetulan. Dia bukan remaja sangat, dalam dekat-dekat 30 gitu. Tak solat. Lepas tu, dia kata satu hari, mimpi Ustazah ajak solat. Ustazah tak marah, dia kata Ustazah cuma ajak je. Lepas tu Ustazah kata jom ambil wuduk, jom solat, macam tu lah. Lepas tu dia bangun, sejak daripada tu dia kata Ustazah, saya dah mula solat balik dan saya solat. Maksudnya Masya Allah, asbab kan? Asbab. Alhamdulillah, saya kata, saya pun nangis, saya kata Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, walaupun orang tanya saya, Ustazah tak pernah ke hari-hari live? Perempuan perasan tak saya hari-hari live? Saya dah tak ada live waktu pagi. Kehidupan saya waktu pagi tak ada. Kehidupan saya hantar anak sekolah dah tak ada. Semalam saya cakap dengan staff, saya rindu nak hantar anak saya sekolah. Tapi saya dah tak ada dah kehidupan tu. Kalau dulu pagi-pagi pergi hantar anak sekolah, babai anak, tengok anak sekolah, peluk, salam. Sekarang, bila dah buat kuliah pagi-pagi ni, saya dah tak ada kehidupan tu. Kalau dulu, sebab kita kerja sendiri, kita ada waktu sendiri. Lepas hantar anak sekolah, selesai 7.30, kami pergi dengan suami, pergi makan pagi dekat mana-mana kedai makan. Seronok. Kan kedai ni pagi ni, kan kedai ni. Ada me time dengan suami setiap pagi. Sekarang kami dah tak ada dah. Sebab satu Ahad pun kita buat majlis zikir. So pagi-pagi pun dah tak ada live itu. Saya rindukan. Tapi saya kata tak apa, kita korbankan. Kita buat pengisian pagi-pagi ni. Sebab pagi itu segar, pagi itu fresh. Bila orang dengar, dia boleh jadi panduan, boleh jadi kekuatan sampai malam. Betul atau tidak? Jadi, saya di sini dengan encik suami, anak-anak kami pun berkorban. Kan dia tanya, Umi dah lama tak hantar sekolah? Kan sekarang pagi-pagi Umi buat majlis zikir, majlis ilmu. Jadi, diorang pun berkorban perasaan. Kami korban perasaan, anda juga korbankan masa. Luangkan hadir. Sama-sama berkorban. Kita berkorban untuk apa? Untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Kalau untuk dunia tak berbaloi. Sedikit pun tak berbaloi. Apa yang kita dapat? Kita dapat di dunia semua sementara, bakal ditinggalkan. Kita berkorban untuk akhirat kita. Dan pengorbanan kita hadir majlis ilmu umpama ini, walaupun di alam maya, Allah pandang. Hambaku 1.5 jam duduk majlis zikir, duduk majlis ilmu. Hambaku masanya, telinganya mendengar majlis ilmu. Semua ini akan jadi saksi di akhirat kelak. Masya Allah, kita jadi kawan baik ya. Sahabat-sahabat semua, kita jadi kawan baik, sahabat dunia akhirat. Kalau boleh jangan anggap saya guru, anggap saya sahabat. Sahabat boleh tolong sahabat. Masya Allah.
Okey, muslimin muslimat. Satu hari satu hadis kan. Semalam kita bacakan hadis Nabi yang mana Nabi berkongsi, Nabi tinggalkan wasiat. Yang mana Nabi sampaikan kepada kita satu amalan yang mana akan disediakan hidangan di syurga. So saya nak tanya, amalan apa? Siapa yang datang? Siapa yang hadir semalam? Okey, kita ada 4.5K campur TikTok 3.8, jadi berapa Encik? 8,300 sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang. Amalan apa semalam? Apa amalan yang kita kongsi semalam? Oh, muka surat. Ya, ada yang jawab. Oh, muka surat berapa? 130. Muka surat 130. Ini kitabnya. Siapa yang baru masuk, kita belajar kitab Riyadhus Salihin. Kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Dan kitab ini guna pakai seluruh dunia. Tidak ada keraguan kita gunakan kitab ni. Kitab yang masyhur, antara yang paling masyhur. Dijadikan pengajian-pengajian berkitab di masjid-masjid seluruh dunia. Di masjid-masjid ilmu, di pondok-pondok. Masya Allah. Menghimpunkan hadis yang sahih firman Allah. Hadis Nabi yang hasan. Merangkumi ilmu akidah. Ilmu tauhid. Ilmu fiqh. Adalah selit sikit-sikit ilmu fiqh. Kalau kita jelaskan. Kemudian ketiga, yang utama sekali kitab ini adalah ilmu tasawuf. Masya Allah. Nampak tak? Ini yang kita dah baca. Dah setahun setengah nak masuk. Setahun setengah lah. Kita dah baca. Hari ini siri yang ke-200. 210. Dah 210 dah siri kuliah kita ni. Muslimin muslimat, siapa yang nak dengar siri daripada siri pertama, anda boleh pergi YouTube rasmi Ustazah Asma'ul Channel. Ataupun pergi je scroll FB page kita. Itu memang lengkap. Jadi hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-124. Hadis yang ke-124. Susunan kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke-210. Dalam kitab Riyadhus Salihin hadis yang ke-124. Dan ia merupakan hadis yang ke-8 dalam bab yang ke-13, iaitu banyaknya jalan kebaikan. Baik, semalam sebuah hadis Nabi yang kita baca. Nabi sebut, dan hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi, waktu petang, maksudnya pada waktu siang dan pada waktu malam, maka Allah menyediakannya hidangan di syurga. Setiap ia pergi ataupun setiap ia pergi pada waktu pagi ataupun waktu petang, maksudnya waktu siang atau waktu malam. Muslimin muslimat, setiap kali pergi masjid, pergi dan pulang, suami kita pergi tu, kita pula jaga anak, tak boleh pergi, insyaAllah dapat sama. Kita sebagai isteri, galakkan suami pergi masjid. Bang, pergilah masjid. Kalau kita ada kat luar, bang azan, pergilah masjid, saya tunggu. Tak apa, jom kita berhenti kat masjid. Sebab kita kadang-kadang bila dekat luar, kita cenderung berhenti dekat sisi minyak. Betul tak? Sebab lebih mudah, lebih simple. R&R. Tapi kalau kita boleh cari masjid, cari masjid. Sebab setiap kali kita pergi ke masjid, Allah sediakan hidangan di syurga. Bila kita nak menikmati hidangan tu? Bila dah mati, pindah ke alam barzah, insya-Allah, kerana hidangan sudah ada di syurga, Allah akan permudahkan kita untuk ke syurga. Allah akan lorongkan kita ke syurga. Sebab banyak sebab yang kuat yang sedang menanti kita di syurga. Subhanallah, muslimin muslimat, ada amalan yang Allah bina istana di syurga, iaitu solat sunat qabliyah ba'diyah tu kan yang kita kongsikan. Subhanallah, pasal ada hidangan pula di syurga. Dengan apa? Pergi masjid, Allah sediakan hidangan. Maka ada sebab yang sangat kuat untuk kita ke syurga Allah, kerana ada hidangan yang menanti kita. Ui, banyaknya Ustazah hidangan. Sepanjang hidup saya tak terkira dah pergi masjid. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kali pergi itu Allah terima, lalu disediakan hidangan. Itu khabar gembira bagi orang yang suka pergi masjid. Kalaulah kita tak suka, maksudnya tak kuat lagi semangat lagi masjid, bayangkan, setiap kali pergi, kita pun senyum. Orang tanya, senyum kenapa senyum seorang-seorang? Saya alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan apa yang Nabi cakap tu saya dapat. Apa dia? Nabi kata setiap kali pergi masjid akan disediakan hidangan di syurga. Jadi subhanallah, kan dah selesai, senyum seorang-seorang. Rupanya senyum itu bukan senyuman untuk dunia, tapi senyuman untuk bahagian akhirat. Sebab kita ni biasa senyum hari ni, ramai orang senyum seorang-seorang.
tengok komen senyum seorang, tengok TikTok senyum seorang, tengok video kelakar-kelakar senyum seorang. Tapi ada orang senyum seorang, tapi senyum untuk akhirat dia. Lepas dah siap senyum, orang pula tanya, dah kenapa senyum seorang? Alhamdulillah. Ada khabar gembira apa? Ada berita gembira apa? Tak ada apa. Khabar gembira ni untuk akhirat. Oi, sentap tu. Wow, khabar gembira akhirat. Apa dia? Yang dikhabarkan oleh Nabi. Nabi cakap, siapa yang pergi masjid dapat hidangan di syurga. Itu yang saya senyum tu. Mudah-mudahan saya dapat. Adakah riak? Tak riak. Bagi ilmu pada orang. Oh ya ke? Oh, saya tak tahu pula. Iya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa pergi masjid dapat hidangan di syurga. Itu yang saya senyum tu. Biarlah lapar sikit kat dunia. Biarlah tak dapat makan best pun kat dunia. Biarlah hari-hari makan lauk sama. Yang penting ada hidangan di syurga. Masya Allah. Allahu Akbar. Semangat dia. Wahai para wanita sekalian, semangat untuk beri motivasi, beri sokongan kepada suami untuk masjid. Dan kita pun boleh pergi masjid. Tak ada fitnah. Masjid fitnah apa? Berhentilah buat alasan. Pergi masjid takut fitnah. Pergi mall tu lagi banyak fitnah. Betul tak? Pergi pasar malam tu lagi banyak fitnah. Dengan bercampur lelaki perempuan seksi. Mana ada orang pergi masjid pakai seksi? Pakai legging. Cik adik kan legging, berhias, minyak wangi tak. Orang pergi masjid elok belaka. Itu tempat yang paling kurang fitnah. Kita asyik dia buat alasan daripada timbul fitnah semayang kat rumah lah. Tak, muslimin-muslimat. Perempuan pun tidak terlepas peluang untuk dapat pahala seperti ini. Okey, faham? Betul. Benar. Betul. Tu dia. Oh, pergi ke shopping komplek tak ada timbul fitnah tak ada pula hal-hal fitnah ni. Tiba pergi masjid, apa fitnah lah, apalah. Apa bahasa saya cakap ni? Qadah ke? Okey, macam itulah tuan-puan sekalian. Alhamdulillah hari ni nak baca hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Masya Allah, Allahu Akbar. Wahai perempuan, wanita sekalian, Nabi tujukan untuk perempuan ni. Dia macam ni tau. Kalau firman Allah ditujukan kepada lelaki, ayat tu, perkataan tu, wahai para lelaki ataupun wahai muslimin, macam tu lah. Dia sebenarnya ditujukan untuk perempuan dan lelaki dan perempuan. Tapi apabila ayat Quran atau hadis Nabi disebutkan tentang perempuan, maka memang ia ditujukan kepada perempuan. Dan hadis ini Nabi sebut kepada perempuan. Siapa perempuan kat sini? Jangan tak ngaku. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih kurang 9K encik, 9,000 lebih yang hadir ni. Saya rasa kebanyakannya perempuan. Yang follow saya kebanyakan perempuan. Kan? Orang lelaki dia lah letih dah dengar Ustazah ni kuat bebel, tak berhenti. Masya Allah. Ya, semua perempuan. Kami semua perempuan, Alhamdulillah. Seronok tak jadi perempuan? Pernah tak rasa macam kenapalah aku tak jadi lelaki? Best lah jadi lelaki. Yelah, kalau nampak yang best-best kita sebut best lah jadi lelaki. Tapi kita tak pernah, kita suka jadi perempuan kan? Suka, seronok, Alhamdulillah, syukur. Syukur jadi perempuan. Banyak kelebihan perempuan kan? Apa kelebihan jadi perempuan? Syukur, Alhamdulillah, Allah jadikan kita perempuan. Oh, Bumi kata saya lelaki lah, saya lelaki. Oh, ramai pula lelaki yang ngaku. Okey, baik-baik. Kan left group pula lelaki ni. Marah orang lelaki. Luculah pula kat TikTok. Saya lelaki lah. Aku lelaki lah, aku lelaki. Baik-baik, kita iktiraf. Okey, baik. Ada juga lelaki. Jangan merajuk, jangan marah. Ya, kita mengakui kelakian anda. Okey, tapi kita faham ramainya perempuan. Jangan risau. Anda tak berhimpit-himpit pun. Walaupun ramai perempuan, jangan duduk dekat dengan lelaki tadi tu ya. Faham? Maksudnya jangan bimpit dalam majlis. Sebab ada dalam 9,000 ramai ni. Muat tak semua? Semua muat kan? Faham tak saya buat lawak sebenarnya? Kalau majlis ilmu 9,000 tu penuh. Ramai. Jadi padat. Tapi ni sebenarnya dalam alam maya, walaupun 9,000 tak sempit kan? Ruang selesa. Masya Allah. Okey. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ini, wahai para wanita, tapi lelaki boleh dengar, janganlah leh pula ya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan tetangganya, meremehkan jirannya, meskipun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Hanya berupa kaki domba. Saya ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda, wahai para wanita, janganlah salah seorang di antara kamu meremehkan tetangganya. Tetangga siapa? Jiran. Meskipun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Apa maksud kaki domba? Bermaksud kaki. Okey. Tuan-puan, maaf ya sebab perkataan ni sebut domba. Adu domba. Adu domba. Okey, kita biasa dengar adu domba kan? Okey, tak apalah. Baik. Domba, dalam ni disebut sebagai kaki domba. Apa maksud domba? Adu domba, apa maksud adu domba? Adu domba ni kita kata ada orang melaga-lagakan, betul kan? Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah an-namimah. Tidak masuk syurga pengadu domba. Orang yang suka laga-lagakan manusia ni tak masuk syurga, Nabi kata. La yadkhulul jannah an-namimah. Pengadu domba tak masuk syurga. Ramai orang jadi pengadu domba antara adik-beradik, bergaduh adik-beradik. Ngadu domba antara anak dengan mak. Yang anak seorang ni ngadu, mak, abang long gini. Abang long gini. Mak ni jadi nak marah, jadi tak suka abang long. Mak tahu tak abang long cakap apa pada mak? Amboi jadi adu domba antara anak dengan ibu, anak dengan ayah. Ada jadi adu domba antara suami isteri. Ramai mana ibu tak sedar jadi adu domba antara menantu dengan anak. Mak ni, na'udzubillah min zalik. Tapi banyak ibu-ibu, ayah-ayah yang kurang ilmu, kurang iman hari ini, mengikut hawa nafsu, ikut kehendaknya, nak mengawal-ngawal berlebihan. Telefon anak lelaki, Mat, tadi nama Mat kan, Mat, balik rumah jap Mat. Mak, ada apa mak? Mak cakap terus je lah, Mak ni akan balik tapi lambat sikit. Ni pasal bini kau ni Mat. Ai, mak ni geram dah tengok bini kau ni. Kau tahu tak bini kau cakap apa dengan mak tadi? Jawab, bla 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 bla. Ya ke mak? Tak apa mak, nanti balik tahulah saya nak buat apa pada bini saya tu. Mak pula jadi adu domba. Tak pasal-pasal bini tu tak ada masalah dengan dia, masalah dengan mak. Suami ni pun naik marah apa semua. Kadang-kadang tu tuan-puan sekalian, isteri ni jadi adu domba anak dengan ayah. Mak ni jadi adu domba. Mat lagi siap Mat kan? Tak apalah ya, tadi Mat tu glamour. Mat, kenapa Mak? Mak nak cerita sikit pasal ayah kau ni. Kau tahu tak apa yang ayah kau buat pada mak? Cerita. Kesiannya dekat mak. Orang memang geram lah ayah ni. Ramai mana anak jadi derhaka kepada ayah disebabkan ibu yang sangat mengikut hawa nafsu. Cerita keburukan suami dia kepada anak. Sampai anak bagi warning, ayah, kalau ayah buat lagi macam tu pada mak, sekarang. Macam-macam cerita pada saya sampai. Bahaya ni. Adu domba ni. Adu domba ni, dia merosakkan dua hubungan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan kita boleh lihat adu domba itu di pejabat. Ada perangai adu domba. Dengan bos, dengan rakan sekerja, adu domba. Dan berlaku di media sosial. Betul atau tidak? Di media sosial. Ni page ni, dia bawa satu berita bergaduh ni. Follower ni bergaduh. Naik satu isu ni, follower ni bergaduh. Isu ni, follower ni bergaduh. Ini page ni, saya nak sebut pun kan. Macam-macam page lah. Kan terasa hati pula. Ada bintang kan. Ada nama ikan pun ada. Nama ikan kerapu. Fahamlah tu kan. Nama apa ni? Page ni tak ada masalah. Kan? Kerapu ada ke? Siakat ada, keli ada, bulan ada, pen merah, pen biru, macam-macam lah kan ada. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin-muslimat, page ni kalau dia menyampaikan info, bagus. Tapi kadang-kadang, bukan page ni je, ada banyak lagi platform. Bukan itu je. Yang mana mereka ini suka
bawa satu berita yang menyebabkan orang bergaduh kat bawah, yang menyebabkan maki hamun kutuk, kadang sebab gambar, kadang sebab tajuk, kadang sebab dia potong pendek, menyebabkan berlakunya adu domba, bergaduhlah follower ni, maki hamun dekat bawah. Lagi banyak komen, lagi naik dia punya ni. Diorang ni dapat bayaran daripada FB, dapat bayaran daripada website, sebab tekan link tu pergi ke website. Jika tajuk anda yang menyebabkan berlakunya fitnah ataupun menyebabkan orang datang maki hamun, jika gambar, jika cara anda ulas, jika sekian-sekian menyebabkan sekian-sekian, Allah paling tahu apa niat anda buat. Ingat Nabi sebut an-namimah, pengadu domba, la yadkhulu jannah, tak masuk syurga. An-namimah, pengadu domba, tak masuk syurga. Dan berlaku banyak adu domba di media sosial hari ini. Manusia tak kenal tapi bergaduh saling maki hamun. Tak pernah jumpa saling maki hamun. Sebab benda tu bertulis, tak rasa berdosa sangat. Kalau jumpa depan, tak adanya maki hamun depan. Manusia hari ni kalau jumpa depan tak maki hamun, segan nak maki hamun. Tapi di media sosial tu dahsyat maki hamun tu, teruk tu. Sebab apa? Tulis. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari, iaitu hari akhirat kelak, akan dikunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan, jari-jari akan bercakap, tangan akan berkata. Apa yang kita tulis hari ini akan jadi saksi dan akan berkata di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini berapa jam sehari duduk nulis komen, duduk balas komen, duduk maki hamun. Setiap hari dia maki hamun dengan tangannya. Tangan ini akan berkata. Wa tashhadu arjuluhum, akan menjadi saksi kaki mereka. Berhati-hati. Kita pergi kepada hadis ini. Apa maksud adu domba? Hadis ini sebut berupa kaki domba. Jangan kamu meremehkan pemberian jiran walaupun dia beri kaki domba. Tuan-puan sekalian, cuba Google sekarang apa maksud domba. Domba. Saya tak ada telefon nak cek. Domba tu apa domba? Saya tahu. Tuan-puan cuba cek. Sebab selalu sebut adu domba, adu domba. Domba tu apa? Domba tu, tak silap saya, sebab saya pernah baca, dia adalah nama sejenis binatang. Tapi domba ni, cuba cari betul tak binatang? Domba tu nama binatang. Ya, biri-biri. Ya, domba itu maksudnya biri-biri. Tapi kalau kita baca sejarah, domba ini sejenis binatang. Dia bukan betul-betul biri-biri, tetapi sejenis binatang yang mana macam kalau ayam laga, kita faham ayam laga. Ikan laga, tahu ikan laga? Kat rumah kami pun ada ikan laga. Ikan laga ni orang buat memang untuk berlaga. Sebab ikan ni dia tak boleh bertembung. Ikan laga dengan ikan laga. Bahkan ikan laga dengan ikan lain. Ikan laga ni macam kena duduk sorang-sorang. Dia suka serang orang. Tapi kalau jumpa sama ikan laga, dia gaduh sungguh-sungguh. Pernah tengok ikan laga? So, kita tak boleh menzalimi binatang. Kita sengaja ambil ikan laga, duduk satu tempat, kita pun syok tengok dia berlaga. Ui, syok ah. Ui, dah tercabut lah ekor dia. Ui, dah ni lah. Yang tu dah ni lah. Ui, aku rasa aku yang menang. Pasu ni. Faham ya? Tak boleh. Itu menzalimi binatang. Fitrah binatang itu, dia memang kalau jumpa dia akan berlaga. Sama juga domba ini adalah binatang bila bertemu dia akan berlaga. Sama dengan ayam laga. Ayam ni dia boleh kawan je. Kawan, best friend kan. Ada klik-klik dia jalan sama-sama. Itik pun sama, betul kan? And the gang gini, tu gang tu. Dia binatang jenis berkawan. Tapi ada binatang yang bila bertemu dia akan berlaga. Sama juga domba, sejenis binatang dijadikan bahan untuk berlaga. Subhanallah. Dia bukan macam biri-biri. Biri-biri kita tengok sekarang ni okey, tak gaduh. Tapi dia sejenis binatang berupa macam biri-biri. Tapi dia ada binatang untuk dilagakan. So kalau letak dalam satu tempat lalu tengok berlaga, tidak dibenarkan dalam syariat. Menzalimi binatang haram. Menzalimi binatang pun haram. Menzalimi manusia lagi haram. So bila sebut adu domba, ada satu perbuatan yang melagakan antara manusia dengan manusia. Satu page, satu website, satu contoh penulisan di FB sengaja create, sengaja timbulkan isu sebab tahu isu ini akan melibatkan dua kumpulan. Jadi datanglah kumpulan ni, datang kumpulan ni.
Allah Maha tahu apa niat dia. Na'udzubillah min zalik. Kita tengok hari ni bergaduh atas dasar agama, bergaduh atas dasar politik, bergaduh atas dasar hiburan, bergaduh kerana artis. Ada seorang artis, ramai follower yang sayang dia, ramai juga yang tak suka. Sukalah page-page ni naikkan dengan cara yang viral, bergaduhlah pula. Jangan. Sebab kita tahu bila gabung jumpa dua golongan ni akan bergaduh maki amun. Yang pengadu domba tengah saja je kerik sebab nak naikkan rating, naikkan engagement, naikkan view. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat. Perasan atau tidak, hari ini manusia mencari publicity, mencari kedudukan, mencari rezeki, bukan rezeki tu, mencari duit dengan cara yang begitu. Adu domba manusia sama-sama. Tak tahu siapa yang untung. Mereka yang untung dunia tapi rugi akhirat. Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tak masuk syurga. Perhatikan, adakah kita menjadikan wall FB kita tempat bergaduh? Adakah kita suka sindir orang? Adakah kita suka timbulkan isu-isu yang khilaf? Isu khilafiyah. Isu yang mana ada percanggahan pendapat ulama'. Ulama' ni kata sekian, ulama' ni kata sekian. Kita pula suka pilih satu, kita ni pilih ulama' ni je. Maka kita pun sukalah naikkan isu yang menyebabkan trigger orang belah sana. Yang kita tengok dalam masyarakat kita, dengan salafinya, dengan azwajanya, dengan sekiannya. Lepas tu ada pihak yang bukan nak mendamaikan, tapi selalu nak mengeruhkan keadaan. Selalu timbulkan isu-isu yang sini sana, sini. Akhirnya bergaduh, adu domba sama umat Islam. Orang kafir tepuk tangan. Tepuk tangan tengok umat Islam maki hamun sesama dia. Sama-sama menjatuhkan, selama mengutuk, sama menghina, sama menggunakan perkataan keji. Tak payah orang kafir dah nak keji-keji, hina-hina orang Islam. Orang kafir pun tak sehina itu, sesama mereka pun tak teruk macam tu. Tapi sesama orang Islam Melayu bergaduh maki hamun dah jadi kebiasaan. Masya Allah. Semua orang yang maki sama orang semua berdosa. Tapi orang tengah yang menjadi sebab. Sebab itu saya kalau tengok ada satu isu yang panas, lepas tu nampak bergaduh, ada bergaduh dekat wall, saya lebih rela delete posting tu. Saya lebih rela delete posting tu daripada orang duk bergaduh kat bawah. Delete. Daripada kita jadi penyebab orang adu domba. Betul atau tidak? Saya pesan macam ni sebab apa tuan-puan sekalian? Musim pilihan raya. Esok penamaan calon Encik. 5 bulan penamaan calon. Start penamaan calon, keluar calon sana, keluar calon sini. Apa yang berlaku nanti? Masing-masing akan korek keburukan lawan lah, korek itu, korek ini, akan buat penghinaan. Nanti akan keluarlah gambar-gambar tak sepatutnya untuk calon tu, pelekehkan calon ni, pelakihkan calon ni. Tolong tuan-puan sekalian, saya rasa non-Muslim pun tak buat macam tu sesama mereka. Saya rasa India sama India pun tak buat, Cina sama Cina pun tak buat, non-Muslim dengan non-Muslim pun tak buat. Tetapi dah jadi kebiasaan, na'udzubillah, sesama Islam buat penghinaan tu sampai tahap level yang kita kata sanggup dia buat macam ni. Kalau benci sekalipun jangan sampai menghina. Kalau menyampah sekalipun jangan sampai kita sumpah seranah. Sebab yang hadap depan Allah, kita boleh ke kata, bila Allah tanya, kenapa kamu sumpah seranah? Kenapa kamu menghina sesama kamu? Memang layak dihina pun ya Allah. Memang patut pun. Adakah kita boleh berhujah depan Allah besok? Apa sumpah seranah maki hamun kita tu bersebab, dan sebab yang kukuh. Subhanallah. Nabi pernah menegur tuan-puan sekalian. Tegur siapa? Isteri tercinta Sayyidatina Aisyah. Masa tu Sayyidatina Aisyah sebut apa? Ya Rasulullah, dahlah dengan Safiyah yang pendek tu. Sebenarnya Safiyah ni memang antara isteri Nabi yang paling rendah. Tapi Aisyah ada cemburu sikit pada Safiyah. Safiyah ni cantik, subhanallah. Ada ceritalah tentang Safiyah ni, Safiyah binti Huyai. Dia anak seorang Yahudi, pembesar Yahudi. Dia masuk Islam, sekian-sekian, kemudian Nabi menikahinya untuk apa? Untuk dakwah. Dan asbab itu, ayahnya pembesar di kalangan Yahudi pun masuk Islam, boleh bawa orang ramai masuk Islam. Aisyah ni, dia cemburu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, cukuplah. Dahlah, subhanallah, cukuplah. Maksudnya macam ayat cemburu Safiyah yang rendah tu. Lalu Nabi pun sebut, wahai Aisyah,
Sekiranya perkataan kamu itu direndam dalam satu lautan, maka dia akan membusukkan seluruh lautan tersebut. Saya ulang lagi sekali. Nabi tegur, Nabi kata, wahai Aisyah. Aisyah bukan maki hamun pun tuan-puan sekalian. Aisyah menyebut satu perkataan yang mana adalah satu macam, Aisyah sebut apa? Dahlah Safiah yang rendah tu. Soalannya Aisyah berikan satu gambaran tentang body Sayyidatina Safiah. Bukanlah body shaming sangat, cuma dahlah Safiah rendah tu, macam tu. Nabi kata, wahai Aisyah, sekiranya perkataan kamu itu dimasukkan ke dalam sebuah lautan, maka ia akan membusukkan satu lautan. Bukan maki hamun, sebut rendah. Nabi tegur sebab tahu niat apa perkataan tu. Kalau nak menjawab, alah bukan maki pun, sebut rendah je. Tetapi hati ketika menyebut tu maksud apa? Nak menghina? Nak body shaming? Ataupun apa? Datang pada perasaan mana? Tuan-puan sekalian, Masya Allah, hari ini kita bimbang generasi akan datang memang terbiasa maki hamun. Depan tak maki hamun, mulut tak maki hamun, tapi tulis maki hamun. Ada beza tak? Tak ada. Bukan ringan sikit ke dosa kalau tulis? Cakap kan jadi kasar, tulis pun sama kasar. Tulis maki hamun, cakap maki hamun sama je. Dua-dua akan dicatat, akan dipersoalkan, akan dihisap, akan diberikan balasan yang setimpal. Maka jaga lidah kita, jaga tulisan kita. Ni, panas ni, lagi panas. Lepas penambahan calon lagi panas. Jadi kalau ada orang-orang yang buat adu domba, yang kelakar-kelakar calon ni, lepas tu buat lawak-lawak, troll, tolong selamatkan diri kita. Jangan sampai walaupun kebetulan yang orang dia troll tu kita pun memang suka pun. Maksudnya orang yang diterol tu memang kita pun menyampah, janganlah masuk sama. Istighfarlah, astaghfirullahalazim. Walaupun menyampah macam mana, jangan sumpah seranah. Walau benci macam mana, jangan sampai mencaci. Ingatlah, pesanan saya ni bukan sebab saya calon ke, Ustazah bakal calon ya, takut kena. Tak, saya bukan calon. Dan mana-mana calon pun, walaupun calon yang saya sendiri kurang gemar ataupun ni, kita tak akan sampai menghina. Jagalah akhlak kita. Tuan-puan sekalian, baik, kita dah faham apa maksud domba. Domba adalah sejenis binatang yang seperti biri-biri. Namun hadis ini Nabi pesan, wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kamu meremehkan tetangganya, jirannya, meskipun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Maksud hadis ini ialah Nabi pesan kepada wanita terutamanya, jangan kamu mempelekehkan, jangan kamu merendahkan, jangan kamu meremehkan apa sahaja pemberian jiran kamu. Walaupun jiran bagi kaki biri-biri. Kan jiran ting tong tekan, Assalamualaikum ya, ada nak bagi something ni. Oh, apa dia? Apa dia nak bagi susah-susah pula. Tengok-tengok bagi kaki lembu. Tengok-tengok bagi kaki kambing. Kita pun kata, kaki? Dalam hati je cakap, nak buat apa kaki ni? Okey, ni je nak bagi. Sekarang, bila kita dapat sesuatu yang kita tidak suka, kita mungkin dapat sesuatu yang bagi kita, kaki ni buang dah lah, kotor. Maksudnya Nabi pesan, walaupun kamu dapat sesuatu yang kamu rasa macam tak berharga sekalipun, kan, jangan sampai kita meremehkan. Kenapa Nabi tuju kepada perempuan? Sebab biasanya yang tukar-tukar makanan, bagi-bagi barang ni orang perempuan. Jarang orang lelaki. Assalamualaikum, orang lelaki kan. Apa ni nak bagi kuih? Jarang. Biasa orang perempuan yang suka dengan jiran bagi makanan, bagi popcorn ni. Popcorn macam nak ajak gosip kan. Jom popcorn. Gosip apa hari ni? Oh, makan popcorn dekat tangga rumah. Oh, kan? Oh, ini cerita hari ni pasal calon ni pula. Kita ada 200 calon lebih ni untuk parlimen ni. Banyak calon kita nak cakap ni. Hari-hari kita kena jumpa selalu ni, makan popcorn ni. Jangan lagi tu kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, maksudnya apa saja pemberian daripada jiran tetangga, walaupun sesuatu yang kita tidak suka, walaupun sesuatu yang bagi kita tidak berharga, tetapi jangan remehkan. Tetap balas dengan senyuman. Terima kasih, Masya Allah. Kaki ni, walaupun tak ada idea saja, tak ada idea lagi. Kalau buat sup gearbox sedap ni. Betul kaki buat siap gearbox berupa kaki domba. Yelah, gearbox tu termasuk bahagian kaki kan. Walaupun kita ni tak makan gearbox ni. Ni sedap ni. Terima kasih, hargai, senyum. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada di kalangan jiran kita bukan orang senang. Dia mari hantar pada kita kuih.
kuih yang bagi kita kuih tu murah, mungkin bukan ikut saya kita, tapi hargai. Ada jiran kita pula yang mewah, yang senang. Terima kasih bagi paus. Yang senang, yang hargai ni, terus bagi apa? Terus bagi benda yang cream puff lah, pavlova lah. Janganlah pula bila dapat pavlova, lama pula tak makan encik. Saya memang suka pavlova. Betul pavlova. Subhanallah, bila sebut ni kena pergi cari ni. Okey. Baru kita pun hargai. Sukanya siap ambil gambar. Selfie dengan pavlova. Okey gini. Makasih banyak. Suka sangat. Tapi bila kawan tu bagi kuih cekodok. Kita pun, cekodok, aku pun boleh buat. Kita kena hargai. Jangan meremehkan. Subhanallah, setiap pemberian hakikatnya daripada Allah. Ingat, setiap pemberian orang hakikatnya daripada Allah. Sama ada Allah nak uji sejauh mana kita syukur dan sejauh mana kita sabar. Sejauh mana kita hargai nikmat Allah. Manusia perantaraan saja. Yang kita respon pada orang yang memberi itu, memang kita respon zahirnya kepada pemberi. Tapi batinnya, hakikatnya kita sedang respon kepada Allah yang Wahhab. Allah yang Wahhab, Allah yang Maha Memberi. Allah yang Hasib yang Maha Menghitung. Allah sedang hitung respon kita. Allah yang Syahid yang Maha Menyaksikan. Allah yang Basir Maha Melihat. Allah yang Sami yang Maha Mendengar. Jadi bila kita ingat macam tu, kita akan berhati-hati tuan-puan sekalian untuk respon dengan apa yang orang beri. Kadang tu kan ada orang beri pada saya hadiah. Ustazah ada hadiah ni untuk Ustazah. Memang daripada hati saya, seikhlas hati saya. Saya harap Ustazah suka. Saya ni kan berdebar sebab dia punya mukadimah tu panjang. Dia pun letak. Ustazah tutup. Ustazah je yang tengok ya. Ini memang untuk Ustazah. InsyaAllah nanti Ustazah buka. Ustazah ni gini. Ini daripada hati saya, seikhlas hati saya. Dia letak dalam kotak. Kotak pula dibalut. Bayangkan ya, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu saya pun, apa ni ya? Cincin emas ke? Kotak emas ke? Kotak gelang ke? Buka. Lepas tu bila buka, tasbih. Tasbih yang harga RM2.5, RM5. Faham ya? Kita tahu berapa harga tasbih tu. Tasbih yang biasa yang tekan tu. Yang harga RM3, RM5 tu. Lepas tu saya ingat, saya kata, ya Allah, dia beri dengan wajah yang sangat ceria. Dan dia beri tu dengan, kata ini hadiah yang saya harap Ustazah terima, Ustazah suka. Ustazah guna, Ustazah pakai ya Ustazah. Kita tengok kesungguhan. Lepas tu bila tengok tu, kita tak adalah kecewa. Kita kata, Masya Allah. Sebab saya teringat bagaimana wajah manis dia tu. Bagaimana bersungguh dia nak bagi hadiah tu. Dan dia kata, inilah kemampuan saya Ustazah. Jadi, dia bagi mengikut kemampuan. Yang penting kita terima pun ikhlas hati senyum. Kita tak adalah kata, tasbih je beri je. Jangan. Walaupun orang tu tak ada depan, Allah sedang melihat kita. Allah sedang melihat kita. Orang tu dah tak ada dah. Kalau kita nak cakap, ingatkan apa tadi, ingatkan emas ke apa, berialah tu rupanya ni. Tak, Allah sedang tengok kita. So berhati-hati walaupun di belakang pemberi. Kan, depan pemberi, wah sedapnya kaki ni, boleh lagi bawa belakang. Bang, dia bagi kaki bang. Tak apa-apalah jiran ni bagi kaki. Allah tengok tak? Allah sedang tengok. Yang zahir kita dengan manusia, tapi yang batin di sebaliknya Allah sedang perhatikan. Nabi sebut, jangan di antara kamu wahai para muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian wahai para muslimah, Nabi kata, meremehkan tetangganya walaupun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Na'udzubillah. Kenapa Nabi sebut muslimah ya? Sebab biasa yang menerima dan memberi ni adalah perempuan. Dan yang biasa, yang suka meremeh-remehkan ni perempuan. Na'udzubillah min zalik. Ingat, Allah yang Maha Memberi. Hakikatnya Allah yang beri melalui perantaraan manusia. Berhati-hati dengan respon kita. Depan pemberi kita kontrol, belakang tu yang kita kena jaga. Tuan-puan sekalian, pernah ya saya pergi ceramah. Lepas tu ada hamba Allah tu, Ustazah, Masya Allah, dia buka gelang emas dia. Dia pakaikan pada tangan saya. Dia pakaikan. Lepas tu saya kata, puan, apa ni? Ustazah, hadiah untuk Ustazah. Lepas tu, gelang tu bukan gelang nipis, bukan gelang tu tebal dan berat, emas padu. Bila saya pergi timbang, lebih kurang 6,000, 7,000 harga dia. Dia kata, Ustazah, ini je satu-satu gelang saya hadiahkan untuk Ustazah.
Terpulang ustazah buat apa dengan gelang ni? Terpulang. Saya bagi pada ustazah untuk ustazah pakai. Saya harap dengan itu ustazah selalu ingat saya sekian-sekian. Masa ni dekat Sarawak. Ni cerita 3 tahun lepas. Lepas tu, apa yang suami suruh dan saya juga suami suruh buat, buat infak. Panjangkan pemberian dia. Jadi, kita buka balik pakai beberapa hari saja, lepas tu kita buat infak. Yelah, kita kan ada buat pembangunan perkampungan hijrah, kita ada buat itu, kita ada buat ni, so buat infak. Sebab apa? Dia beri seikhlas hati. Beri pemberian yang besar. Sebenarnya kalau saya jual, lepas tu saya guna duit tu untuk beli saya pun tak ada hal, tak ada masalah. Maksudnya sebab dia beri pada saya, dia bukan kata saya beri untuk NGO ustazah, tak. Dia kata saya beri untuk ustazah. Sebenarnya bukan seorang dua yang buat macam ni, memang ramai. Dia buka gelang pakai, buka cincin pakai. Kadang tu rantai ustazah, ni untuk ustazah tahu, bukan untuk NGO saya bagi yang lain, ni untuk ustazah. Tapi terpulang pada ustazah untuk buat apa. Tapi subhanallah, kita memang suka terima emas ke, terima tasbih, benda murah ke, benda mahal, kita suka. Tapi bila benda yang berharga, yang boleh dikembangkan lagi, lalu kita kembangkan. Sebab apa? Saya pun nak dapat pahala. Dia bagi pada saya dapat pahala. Pemberian sesuatu yang berharga. Dia dapat pahala. Saya pun nak dapat pahala. Kita panjangkan lagi. Supaya dia dapat pahala berganda, saya pun dapat pahala daripada pemberian. Orang yang suka memberi ini, saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Tapi encik, kena handphone saya. Sorry ya. Tuan-puan sekalian, besar sangat pahala suka memberi. Beri hadiah dan beri makan. Hari ini saya nak berkongsi sikit. Kita dah habis dah hadis ni. Alhamdulillah kita dapat pengajaran 4.6K dengan 4.1K, 8.7K. 8,700 yang hadir pada hari ini. Tentang subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak cari macam makan masa sikit. Sebenarnya dalam grup penyelidikan encik, tentang hadis Nabi yang hari itu saya minta berkenaan dengan kelebihan memberi makan. Kelebihan memberi makan. Tuan-puan sekalian, kalau kita dengar hadis ni, tengah hari ni kita belanja orang makan. Kalau kita baca dan kita baru faham nilai memberi makan kepada orang, kita akan jadi orang yang setiap kali makan mesti nak beri makan orang juga. Seorang ke, dua orang ke, ataupun beri kuih ke, beri apa. Sebab rupanya pahala memberi makan dan fadilat kelebihannya sangat hebat. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Okey, Masya Allah. Baik. Sementara tu, kita ni dah 8.30, dah sejam setengah dah. Terima kasih ya. Walaupun ada yang sedang bekerja tapi masih lagi tetap hadir dan dengar. Saya faham masing-masing perlu live dah ni. Dah sejam setengah, dah lama dah kuliah kita ni. Start pukul 7 sampai 7.30. Lebih afdal beri makan pada orang miskin. Betul. Betul. Lebih afdal bagi orang miskin, orang memerlukan. Itu memang betul. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa menyokong gerak kerja Sahabat Amal Care. Untuk makluman, setiap hari NGO Sahabat Amal Care kita masak dan kita beri makan kepada asnaf. Terutamanya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kita ada pusat tempat kita masak. Lepas tu kita agihkan kepada asnaf yang di dalam kawalan kita. Yang mana mereka ni di kalangan ibu-ibu yang ditinggalkan anak, orang yang sakit, asnaf fakir miskin. Bahkan tim kita siap pergi hantar lagi makan tengah hari tu ke rumah-rumah. Masya Allah. Kemudian asnaf-asnaf yang datang ke tempat kita ambil makan tengah hari. Yang mana kita dah sahkan mereka ini orang susah. Jadi tuan-puan yang selalu memberi infak, kadang RM5, RM10, RM1 kepada NGO Sahabat Amal Care kita, Masya Allah, kami yang mengucapkan jutaan terima kasih tidak terhingga. Sebab dengan kepercayaan anda dan anda selalu beri infak tersebut, maka dah ada Ustaz? Ada dalam grup tu, kena scroll sikit, ada dalam hijrah. Masya Allah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, iaitu subhanallah, iaitu apa? Tak apalah, iaitu saya akan bacakan hadis Nabi, keutamaan memberi makan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Riwayat yang kedua, bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apakah yang terbaik di dalam agama Islam? Maka Rasulullah menjawab, iaitu memberi makan kepada orang lain.
dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah, perbuatan apakah di dalam Islam yang terbaik?" Dia tanya, perbuatan terbaik apakah di dalam Islam? Apakah perbuatan yang paling baik dan terbaik di dalam Islam? Lalu Nabi menjawab, iaitu kamu memberi makan kepada orang lain dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Dapat ilmu, tuan-puan sekalian? Sebab itu, bila kita makan, ada rezeki, belanja orang walaupun seorang. Kadang-kadang, tahu tak apa yang kita boleh buat? Seronok boleh buat macam ni. Sebab ia menjaga keikhlasan kita. Contoh kita beli burger kan? Kita beli burger, kita pun bayar burger. Burger kita beli RM5, kita pun bayar. Kita pun bagi pada dia RM10. Lepas tu kita cakap kepada orang yang jual burger, Cik tak payah pulangkan, lagi RM5 tu Encik bagi je kepada siapa-siapa yang Encik nampak orang susah. Pernah buat tak? Saya bagi idea ni. Seronok boleh buat macam ni. Kadang kita pergi makan restoran, kita pun bayar, ada lebihan RM20. Kita cakap dekat orang tu, RM20 tu tak payah pulangkan, nanti Encik bagi je pada siapa-siapa yang Encik nampak orang susah datang kat restoran ni. Lepas tu kan biasanya orang kaunter tu kata, saya tahu. Maksudnya dia tahu ada orang susah yang datang beli kadang lauk, ada pakcik yang pakai baju lusuh contoh, dia ada tahu pelanggan-pelanggan dia yang susah. Jadi tuan-puan sekalian, kita boleh buat macam tu. Kadang-kadang tu kita buat macam mana? Kita makan, lepas tu kita nampak ada satu meja tu, semua orang muda. Yang ni sangat bagus sebab dakwah. Orang muda tengah pakai gini-gini pelik-pelik ke jangan. Kita nampak dulu lepak-lepak. Kita pun cakap dekat orang kaunter, dek, meja budak-budak tu akak bayar. Lepas tu kan, nak saya cakap ke? Boleh cakap tujuan dakwah ni. Lepas tu orang ni pun pergi kira. Budak-budak tu tanya, orang muda tu tanya, kenapa dah kira ni? Kami tak minta kira. Akak ni minta kira. Kenapa kak? Tak apa, akak nak belanja kamu. Kadang tu saya kata, Ustaz, tak apa, saya saja nak belanja. Kenapa pula nak belanja? Saja suka tengok kamu ni orang muda. Ini orang muda bagus-bagus, hebat-hebat ni. Masa depan cerah ni, kita puji. Dia ingat tu sampai bila-bila. Lepas tu terdiam. Kenapa aku? Kenapa? Lepas tu terus doa. Akak doakan kamu berjaya dunia akhirat. Akak doakan kamu jaga solat. Akak doakan kamu jaga ni. InsyaAllah kamu jadi orang hebat. Boleh jadi asbab itu, tanpa sekalian, asbab kita tu belanja dia dan kita doa sikit je. Anak-anak tu mungkin asalnya suka lepak, mungkin suka isap rokok, boleh berubah asbab tu. Sebab tuan-puan sekalian, bila Nabi sebut apa? Perbuatan yang terbaik yang kamu buat, belanja orang makan, bagi orang makan. Sebab saya sangat percaya tuan-puan sekalian, pengalaman saya. Bila saya kerja dulu, ada ujian. Masa saya kerja jabatan, saya kerja agensi kerajaan dulu, ada ujian. Ada orang ni saya tak tahu kenapa dia macam tak suka sangat saya. Dia cakap kasar. Adalah cakap kasar sungguh lah saya rasa. Saya dah lah masuk kerja, lepas tu yelah kita tu jadi pegawai. Kita kena bully di tempat kerja. Bukan bully yang biasa-biasa. Kena maki. Perempuan, kau nak pergi mana? Kau nak kena saung, kena tempik. Dan saya takkan cerita lebih lagi. Saya nangis-nangis hari-hari. Kenapa macam ni? Kenapa? Adalah benda tu yang dia tak suka. Saya pula jenis yang yelah kan. Lepas tu, tuan-puan sekalian, saya pun kata macam mana nak buat. Kita cakap elok tak jadi. Kita tak tegur. Kita nak tegur dia pun dah takut. Lepas tu saya pun masa tu yelah baca hadis Nabi. Ada barakah beri orang makan. Tak semestinya orang miskin. Orang miskin dapat pahala lah, pahala sedekah. Tapi belanja orang yang bukan miskin pun barakah dia luar biasa. Lepas tu satu hari saya beli makanan, saya beli mi kari tak ingat. Lepas tu saya pun bagi pada dia. Akak, ini untuk akak. Untuk aku? Dah kenapa kau bagi aku? Dia cakap kasar. Tak ada, saja nak belanja akak. Tadi saya tahu akak suka mi kari kan. Itu akak makan mi kari. Lepas daripada dia tu bully kita, daripada dia tu cakap kasar, dia boleh tempik dengan kita, lembut. Lepas tu dia pula jadi benteng. Kau jangan nak main-main Ustaz Asma. Kalau kau ni aku jadi pembela kita lah pula. Lepas tu kan saya dapati memang belanja makan ni dia akan jadi darah daging kan. Tapi ikhlas lah belanja tu. Ikhlaskan hati kita. Beri tu.
Ikhlaskan hati, bukan mengharapkan balasan. Sebab dengan belanja makan tu boleh melunakkan hati, boleh menaik kasih sayang. Okey, hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda. Tadi hadis sahih Bukhari dan Muslim tu, Nabi jawab perbuatan terbaik adalah kamu beri makan pada orang dan kamu memberi salam kepada orang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, belanja orang makan ni memang bagus. Walaupun kadang tu rasa macam, alamak, dah lah belanja orang tu makan. Tengok dia ambil lauk sesuka hati dia. Kita pun memilih-milih lauk. Tapi tengok bila kita kata, jom makan, aku belanja. Baru nak praktis ilmu kan. Aku belanja, jom makan. Tiba-tiba dia ambil ikan bawal. Lepas tu ambil daging. Lepas tu ambil sotong. Alah, ya Allah, dah teruji ni. Nak ikhlas ke tak ni? Kita ambil seketul je ayam. Macam tu lah kadang-kadang tu orang ni kurang faham. Bila dah dibelanja tu, ala kadar je lah ambil. Betul tak? Baru dengar ceramah Ustazah suruh belanja. Tiba nak praktis, terujilah pula. Tiba masa makan tu kan, nak telan pun tak berapa telan. Tengok lauk orang tu dengan udang telan. Ya, berapalah satu pinggan. Kita pula duk kira sebelum waiter kira. Aku rasa paling kurang RM20 ni. Aduh lah dia ni. Tak ada tobat aku tak nak belanja. Musimi-musimat. Betul kan? Jadi kata ni kalau orang dah belanja, berpada-padalah. Subhanallah. Orang tu bukan kaya pun kadang tu dia nak cuba buat pahala. Tapi kalau kita dapat orang macam tu, maksudnya Allah sedang naikkan lagi darjat kita. Allah sedang naikkan lagi pahala belanja kita tu. Daripada kita mula nak ikhlas, tiba-tiba teruji tak berapa ikhlas, pejam mata orang tu dah ambil, dah tak boleh cancel dah. Aku kena bayar juga, lebih baik ikhlas. Alang-alang dah belanja, alang-alang dia dah ambil, takkan nak suruh dia letak balik. So, ikhlaskan je lah hati. Ikhlas je lah ni. Telan je lah Ailio tu. Ikhlaskan je lah hati. Jangan bercakap pula dengan orang lain, menyesal aku belanja dia. Ingat dapat pahala, dapat dosa pula. Dosa apa? Aku tak ikhlas. Satu lagi, aku dah mengutuk dia dengan kau. Jadi, ikhlaskanlah hati. Okey? Setiap nak perbuatan baik, mesti ada ujian. Baik, kita tengok lagi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar, terdapat bilik-bilik, di mana bahagian luarnya terlihat di bahagian dalam dan bahagian dalamnya terlihat daripada bahagian luarnya. Maksudnya ada rumah, ada bilik-bilik yang sangat indah, tak boleh terbayang macam mana. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Masa Rasulullah sedang menggambarkan ada bilik-bilik, ada rumah-rumah yang sangat cantik dan indah. Nabi menjawab, untuk orang yang berkata benar. Orang kalau bercakap mesti cakap jujur. Orang yang jujur, orang berkata benar. Dan untuk orang yang berkata benar dan orang yang memberi makan dan yang sentiasa berpuasa dan solat pada malam hari di waktu manusia yang sedang tidur. Dia seorang yang jujur dan dia suka memberi makan dan yang suka berpuasa dan suka solat malam. Ini orang yang akan diberikan kamar-kamar, rumah-rumah yang indah di syurga. Hadis yang terakhir. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, solatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur. Nescaya kalian akan masuk dengan selamat, akan masuk syurga dengan selamat. 4 ciri orang yang akan masuk syurga dengan selamat, iaitu pertama, mereka yang suka sebarkan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian orang yang suka beri makan. Yang ketiga, suka sambung silaturahim. Orang yang suka beri makan ni, orang yang suka sambung silaturahim. Kemudian orang yang solat pada waktu malam. Nabi kata, maka nescaya kalian akan masuk syurga dengan selamat. Maksudnya, tak akan tempuh neraka dulu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, percayalah. Bila kita belanja orang makan, akan ada orang belanja kita makan. Kalau tak pun bukan orang sama, orang lain. Dan kadang Allah balas rezeki tu daripada sumber-sumber yang lain. Memang akan teruji kadang belanja makan, orang yang dibelanja tak sedar diri kan. Dia pun makan ambil yang mahal-mahal, kita pula lah yang tiba-tiba rasa teruji tak berapa ikhlas. Tapi kita kena pujuk masa tu juga supaya ikhlas. Kita kena fikir, insya-Allah Allah akan ganti dengan lebih baik.
InsyaAllah Allah akan balas. Macam itulah ya, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dah hampir 2 jam dah ni. Macam mana baca tak maksurat? Saya faham semua dah penat juga, semua dah letih, tapi saya tetap nak baca pagi ni. Jadi kepada siapa yang perlu beredar dulu sebab dah di pejabat, perlu bergerak dulu, sekian-sekian, ada kerja ustazah, saya ni tak mengapa, anda boleh baca sendiri. Tapi untuk saat ini saya tetap nak baca walaupun suami tu macam dah bagi signal tu. Sebab saya ada ceramah pula lepas ni dinilai. Tak apa kan kita baca? InsyaAllah. Encik nak gerak dah? Nak pergi office dah? Ya. Saya sebenarnya dah tak berapa larat. Boleh Encik pimpin? Sungguh pun. Sebab dia dah jadi, Encik faham ya? Masya Allah. Tapi kita pun rasa macam dah 2 hari berturut-turut kita tak baca, rasa macam tak sedap hati. Okey, kita tunggu ke tak apa? Tak apa ustazah, dan kata tak apa. Itulah, hari ni terlebih panjang juga. Saya dah baca, saya keluar dulu ustazah. Alhamdulillah. Okeylah, kalau sahabat-sahabat kata tak apa, kita baca masing-masing sendiri ya. Tak merajuk ya, tak baca al-maksurat. Baca sendiri maksurat ya. Masya Allah. So cik suami pun dah bagi signal, sebenarnya saya kena bergerak, jadi tak apa ya. InsyaAllah esok kita cuba lagi supaya masa tu dapat ditepati dan masa kita boleh short. Macam tu lah, saya memang jangkakan pukul 8 siap, tapi masih terlebih masa dan masih tak sempat baca maksurat sama-sama. Tapi kita dah baca zikir macam-macam dah bersama-sama tadi. Tak apa ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dah baca maksurat lepas subuh, alhamdulillah. Banyak lagi nak belajar kan ilmu agama, seronok kan bila kita belajar dapat ilmu. Masya-Allah. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah seronok. Terima kasih. Ada yang kata seronok sekali ustazah, tambah ilmu, tambah pengetahuan. Kadang benda yang kita tidak terfikirkan. Okey, jadi sekadar itu. Sayang semua kerana Allah. I love you all so much. I love you all so much. I love you so much. Masya Allah. Cik. Insya Allah. Alhamdulillah. Fihi zillah. Moga Allah pelihara kalian semua.